Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sta' alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sila duduk. Baik, siapa yang boleh beritahu Ustazah apa ni? Globe. Pandai, globe. Baik, siapa yang boleh bagi tahu apa yang terdapat pada globe ni? Ya, Nani? Laut. Bagus. Bagus, Tuai. Lagi? Ya, Khairul. Manusia. Manusia, bagus. Ya, Mi'en nak cuba. Dunia, Ustazah. Bagus. Apa nama lain bagi dunia? Ya, Ain? Alam, Ustazah. Alam. Baik, jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang berkaitan dengan alam. Tajuk pelajaran kita hari ini ialah alamiah. Siapa yang boleh bagi tahu Ustazah, apakah maksud alamiah? Ya, ada sesiapa yang nak cuba? Ya, Ushairi? Alam ialah dunia yang kita berada di dalamnya. Bagus jawapan awak, Ushairi. Ya, Lela? Ustazah, sama ke alam dengan alamiah? Ya, sama ke alam dengan alamiah? Apa pendapat awak, Diana? Saya rasa ia umpama di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Bagus jawapan awak ya, Diana. Jadi dari jawapan Hushairi dan jawapan Diana tadi, kita hanya faham apakah maksud alam. Tetapi hari ini kita nak bincangkan apakah maksud alamiah. Baik, mari kita lihat paparan di hadapannya. Baik, pengertian alamiah. Baik, Khairul boleh tolong bacakan pengertian di depan? Daripada segi bahasa ialah sual jagat. Daripada segi istilah pula, Islam adalah agama yang sesuai dengan semua bangsa, masa dan tempat. Bagus, terima kasih Khairul. Baik, adakah kamu faham apa yang telah dibaca oleh Khairul tadi? Ada sesiapa yang ingin cuba ulang pengertian alamiah tersebut? Ya, Ain. Semua yang wujud di muka bumi ini, Ustazah. Bagus, Ain. Sudah hampir jawapan kamu tadi. Baik, apa pula pendapat awak, Tajuddin? Pengertian alamiah dari segi bahasa ialah sawal jagat. Dari segi Islam ialah agama yang sesuai dengan semua bangsa, masa dan tempat. Okey, bagus Tajuddin. Cubaan yang baik. Boleh Ain tolong ulang sekali lagi, Ain? Dari segi bahasa ialah sawal jagat. Daripada segi istilah, Islam ialah agama yang sesuai dengan semua bangsa, masa dan tempat. Baik, terima kasih Ain. Sekarang berdasarkan kepada pengertian alamiah ni, mari kita cuba sama-sama cari prinsip-prinsip yang terdapat dalam alamiah. Baik, Zul Kamal boleh cuba? Islam agama yang sesuai untuk semua. Bagus Zul. Mi'en boleh tolong tuliskan apa yang Zul cakapkan tadi? Baik, sementara Mi'en tulis tu, kita tengok lagi apa prinsip dia yang kedua ya. Lily, awak nak cuba? Islam agama yang selamat untuk semua, Ustazah. Bagus. Mi'en, tuliskan sekali apa yang Lily bagi tahu tadi ya. Baik, Lily boleh tolong ulang semula apa yang awak sebut tadi? Islam adalah agama yang selamat untuk semua, Ustazah. Bagus, Islam agama yang selamat untuk semua. Baik, mari kita lihat kat paparan di hadapan ni. Kita tengok ya, ada tak jawapan yang mana disebutkan oleh Zul dan juga disebutkan oleh Lily tadi berkaitan dengan prinsip-prinsip alamiah. Baik, terima kasih Mi'en. Boleh duduk ya.
Baik, thank you pada Lily dan juga pada Zul. Baik, jadi daripada jawapan yang mereka ada ni, boleh tak kita sama-sama bandingkan apa yang tercatat dekat depan ni? Ada tak jawapan yang mereka tulis di hadapan tu tercatat pada paparan ni? Ada. Baik. Alhamdulillah, nampaknya kamu dah hampir jelas dengan apa yang akan kita bincangkan, iaitu berkenaan dengan prinsip-prinsip alamiah. Baiklah, mari kita lihat prinsip-prinsip alamiah selain daripada apa yang dicatatkan oleh Mek tadi ya. Baik, Akmal, boleh tolong bacakan prinsip-prinsip tersebut? Prinsip-prinsip alamiah. Yang pertama, kedudukan manusia sebagai sebaik-baik kejadian. Yang kedua, nilai keadilan Islam bersifat sejagat. Yang ketiga, Islam sentiasa menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Dan yang keempat, Islam menjamin hak asasi manusia. Baik, terima kasih Akmal kerana membaca paparan di hadapan. Baik, untuk rujukan kita bersama, boleh tak awak tolong buka buku teks muka surat 108 ya? Buka buku teks muka surat 108. 108. Ada tak? 108? Ada ya? Baik, jadi kita telah pun bincangkan tadi berkaitan dengan pengertian alamiah, betul? Ya, pengertian alamiah, dan kita juga telah sebutkan tadi prinsip-prinsip alamiah. Baik, ada berapa prinsip alamiah? 4. Siapa yang boleh tolong ulang semula keempat-empatnya? Ya, Diana. Pertama, kedudukan manusia sebagai sebaik-baik kejadian. Bagus. Kedua, nilai keadilan Islam bersifat sejagat. Ketiga, Islam sentiasa menegakkan kebebasan dan mencegah kemungkaran. Keempat, Islam menjamin hak asasi manusia. Baik, bagus. Terima kasih Diana. Jadi kita telah pun bincangkan pengertian alamiah dan juga kita dah tahu bahawa alamiah ada 4 prinsip ya. Bagus. Baik, di sini ada lembaran kerja yang Ustazah nak awak lengkapkan dalam masa 2 minit ya. Tolong edarkan pada rakan dan tolong lengkapkan berdasarkan apa yang telah kita bincangkan tadi ya. Baik, tolong edarkan lembaran kerja tersebut. Dan terus lengkapkan. Ustazah beri masa 2 minit sahaja untuk awak siapkan lembaran kerja tersebut. Baik. Ada yang masih belum dapat lagi lembaran kerja? Semua dah dapat lembaran kerja dah? Okey, baik. Boleh buat sekarang ya. Fendi, boleh jawab? Tak boleh? Kat mana tak tahu jawab ni?
Saha? Saha pun. Tak apa, cuba nanti ya. Nanti Ustazah tengok balik semula. Baik, masa 2 minit dah pun tamat. Tapi tadi Ustazah dapati ada kawan awak yang masih belum dapat lengkapkan lembaran kerja. Jadi bagi mereka yang belum dapat lengkapkan lembaran kerja itu, dia boleh rujuk dalam buku teks, muka surat 108 dan 109 ataupun pada paparan skrin. Ya. Baik, nanti awak tolong tengok balik yang tu ya. Baik, kat dalam muka surat tu ada. Jadi kita telah pun bincangkan tentang pengertian dan juga prinsip-prinsip alamiah. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita akan beralih pula untuk membincangkan dengan lebih mendalam lagi tentang prinsip-prinsip alamiah. Ya? Baik, ada berapa prinsip alamiah? 4. Baik. Boleh tak Hushairi tolong sebutkan prinsip yang pertama? Manusia adalah sebaik-baik kejadian. Baik, bagus. Terima kasih Hushairi. Kenapa manusia dianggap sebagai sebaik-baik kejadian? Ada sesiapa yang nak beri jawapan? Apa dia? Manusia jadikan khalifah lagi? Mereka ada akal. Baik, lagi? Suka makan coklat. Baik, Atikah, ada jawapan awak? Apa dia? Kedudukan manusia sebagai sebaik-baik kejadian kerana Allah telah menganugerahkan akal hanya kepada manusia. Makhluk lain tak ada. Ya, hanya Allah sahaja yang hanya manusia sahaja dikurniakan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk lain tak ada kan? Kucing tak ada, pokok tak ada, kita sahaja. Jadi kita kena bersyukur dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ni ya. Baik, dan Atika bagus, dia masih ingat lagi pelajaran kita yang lepas berkaitan dengan apa? Konsep insan, kan? Ingat tak kita belajar tentang kejadian manusia? Baik. Kalau kita tengok dekat paparan depan ni ya. Baik, kedudukan manusia sebagai sebaik-baik kejadian. Siapa yang boleh tolong Ustazah bacakan ayat berikut? Siapa dalam kelas ni yang pandai baca ayat? Maksud ayat berikut. Siapa nak cuba? Hafiz. Kenapa Hafiz? Oh, Ustaz Hafiz. Okey, Ustaz Hafiz. Tolong baca Ustaz Hafiz. Maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala ni. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah mencipta kamu daripada lelaki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Baik, terima kasih Hafiz ya. Bacaan yang baik dari Ustaz Hafiz kita. Baik, jadi dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tengok ni, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala ni? Ada sesiapa yang nak cuba? Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ni? Allah jadikan laki-laki dan perempuan lagi? Allah Maha mengetahui. Apa dia nak? Orang yang bertakwa di sisi Allah lagi? Cara merapatkan diri dengan Tuhan. Bagus. Lagi? Okey, jadikan kita berbangsa-bangsa. Ya, Aisyah, ada apa-apa nak cakap? Allah jadikan manusia ini sama saja, Ustazah. Ya, Allah jadikan manusia ni sama saja. Ya, Isna? Allah menggalakkan kita saling mengenali di antara satu sama lain. Bagus tu. Memang Allah saling galakkan kita. Ya, nak cakap apa? Manusia yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, orang yang paling bertakwa, orang yang paling baik di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Baik, jadi Alhamdulillah kita dah pun faham isi kandungan dan pengajaran ayat yang dipaparkan di hadapan. Baik, cuba tengok paparan seterusnya ya. Ini gambar apa ni? Baik, ya, saya nak minta tolong Diana. Tolong alunkan syair di hadapan. Diana, suara dia sedap kan? Gila lagi nak dengar. Okey, baik. Diana, tolong. Pelajar cemerlang, akhlak gemilang, masyarakat aman, negara terbilang. Walaupun pangkat
Saudara Diana ni kan. Jadi tak tersilap pilihlah kita. Baik. Jadi tengok sini. Walaupun kita dikurniakan pangkat, darjat dan kedudukan, tapi kita kena ingat, kita jangan lupa bahawa pengiktirafan daripada Allah bergantung pada apa? Keimanan dan ketakwaan sahaja. Baik, seterusnya kita tengok pula paparan berikut. Gambar apa tu? Bully. Gambar apa? Gangsterism. Baik, gangsterism. Boleh tak kita buat benda-benda tu? Boleh. Boleh. Tak boleh. Baik, jadi Ustazah nak minta Sufian. Tolong bacakan Sufian apa yang ada tercatat di hadapan. Kamu seorang pengawas dan kamu serempak dengan rakan karib yang sedang mengugut murid lain untuk mendapatkan wang perlindungan diri. Apakah tindakan kamu? Okey, thank you Sufian. Baik, siapa nak cuba jawab? Apa tindakan kalau kita terjumpa dalam situasi macam ni? Kita ni pengawas. Bayangkan awak ni semua pengawas. Apa tindakan yang awak nak buat kalau terjumpa situasi sebegini? Ya, Hafiz? Pada pendapat saya Ustazah, kita mestilah bersikap adil. Tak kira kawan biasa ke kawan karib. Sebagai seorang pengawas, saya akan cuba menasihati dia. Dan jika perlu, saya akan bawa jumpa guru disiplin. Baik, jadi apa yang Hafiz telah lakukan tadi, dia telah melaksanakan prinsip yang kedua. Ingat lagi tak prinsip kedua dalam prinsip alamiah Islam kan? Iaitu nilai keadilan bersifat sejagat. Apa dia? Nilai apa? Nilai keadilan Islam bersifat sejagat. Baik. Lagi dan juga prinsip yang ketiga juga dia telah tegakkan, iaitu dia apa? Menegakkan kebenaran. Bukan itu saja Ustazah, Hafiz juga telah menjaga hak kawannya. Hafiz juga telah jaga hak rakan dia. Itu adalah prinsip yang keempat dalam prinsip-prinsip alamiah, iaitu menjaga hak asasi. Ulang sekali lagi Mek. Apa dia Mek? Menjamin hak asasi manusia. Jadi alhamdulillah kita telah pun bincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan prinsip-prinsip alamiah yang empat tersebut ya. Jadi Ustazah ada lembaran kerja ni, Ustazah nak awak tolong isikan. Boleh? Boleh tolong isikan? Baik. Tapi sebelum itu, Ustazah nak minta awak tolong sebutkan semula prinsip-prinsip alamiah. Baik. Prinsip-prinsip alamiah ada berapa tadi? 4. Baik, ada 4 kan? Baik, siapa nak tolong jawab? Siapa nak tolong bacakan? Siapa nak tolong baca? Ya, Faiz. Kedudukan manusia sebagai sebaik-baik kejadian. Kedudukan manusia sebagai sebaik-baik kejadian. Bagus. Lagi? Siapa lagi nak jawab? Ya, Mek. Nilai keadilan Islam bersifat sejagat. Bagus, Mek. Nilai keadilan Islam bersifat sejagat. Terima kasih, Mek. Lagi yang ketiga? Saha? Islam sentiasa menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Ya, Islam sentiasa menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana yang Faiz kata tadi, amar makruf, nahi mungkar. Baik, lagi yang keempat? Siapa nak cuba jawab? Khairil mana? Ya. Islam menjamin hak asasi manusia. Islam menjamin hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia telah dijamin dalam prinsip-prinsip alamiah. Baik, jadi Ustazah nak dalam huraian lembaran kerja yang Ustazah bagi ni, Ustazah nak awak tolong lengkapkan ya. Baik, bagi pada kawan dan tolong lengkapkan. Ustazah beri masa untuk awak lengkapkan lembaran kerja berikut. Pas belakang. Bagi pada kawan-kawan seorang satu Baik, cukup. Cukup lembaran kerja. Baik, ni tak dapat lagi yang belakang. Belum lagi. Dah cukup? Cukup ya? Usyari dah dapat Usyari? Dah, okey, ada lebih. Thank you. Baik, dalam beberapa minit ni isikan apa yang telah kita pelajari tadi, apa yang telah kita bincangkan tentang apa dia prinsip-prinsip alamiah yang kita telah nyatakan tadi. Isikan dalam ruangan yang ada tersebut ya.
Baik. Ustazah rasa cukup dah masa yang Ustazah berikan pada awak tu untuk isi lembaran kerja tersebut. Sekarang ni Ustazah nak awak tukar lembaran kerja dengan rakan sebelah. Ya, tukar. Tengok jawapan kawan kita tu betul ke salah. Kita tolong-menolong dalam belajar ni, kena saling tolong-menolong antara satu sama lain. Cek jawapan kawan tu betul ke salah. Kalau salah kita betulkan, okey? Baik. Dah tukar dah? Cek jawapan kawan. Betul ke tidak apa yang ditulis tu? Betul. Oh, ya, Jeffrey. Kenapa? Zah, jawapan yang Akmal tulis ni tidak tepat. Adakah dia kata manusia dirikan daripada tanah? Apa? Baik. Jawapan tu bukannya salah, tapi tak menepati kehendak soalan aja. Baik. Jadi apa jawapan yang betul? Temat boleh tolong bacakan? Manusia dijadikan daripada keturunan Nabi Adam. Manusia dijadikan daripada keturunan Nabi Adam, bukan daripada keturunan tanah. Kita unsur saja tanah, tapi kita ni daripada keturunan Nabi Adam. Baik. Sekarang ni Akmal tolong tuliskan dalam lembaran kerja awak tu ya, mana yang salah tersebut. Baik, thank you Akmal. Baik. Sebagai rumusannya yang kita dah tengok tadi kan, prinsip kita dah tengok, pengertian kita dah tengok, baik. Apakah, siapakah dia? Ya, insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa boleh bagi tahu? Ya, Ustaz. Siapa lagi Ustazah? Tentulah Nabi Muhammad contoh terbaik untuk kita semua. Bagus, betul Nabi Muhammad adalah contoh yang terbaik bagi kita semua. Role model lagi? Ya, Nani. Ustazah, mengikut pengajaran ayat sebelum ini, yang terbaik adalah orang yang paling bertakwa. Baik, sebenarnya kedua-dua jawapan Asna dengan Nani tadi tu dua-dua betul ya, sebab orang yang paling bertakwa dan beriman pada Allah adalah paling tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad adalah contoh manusia yang paling beriman dan terbaik untuk kita contohi ya. Baik, jadi alhamdulillah kita telah pun bincangkan dan kita pun dapat penerangan yang betul tentang prinsip dan pengertian alamiah tadi ya. Jadi sekarang ni Ustazah ada lembaran kerja untuk saya edarkan pada awak. Sebelum itu kita nak bincangkan kita nak lengkapkan lembaran kerja kita ni berdasarkan perbincangan kita yang seterusnya. Jadi perbincangan selepas ini adalah berpandukan kepada lembaran kerja yang saya akan edarkan pada awak. Jadi tolong edarkan lembaran kerja ni dahulu. Okey, edarkan pada kawan. Ya, berkenaan dengan hak-hak asasi manusia. Baik. Semua dah dapat dah? Baik. Salah satu daripada hak asasi manusia yang terdapat dalam Islam ialah kebebasan beragama. Baik, kebebasan beragama. Siapa yang boleh bagi tahu Ustazah? Apa maksud kebebasan beragama? Siapa yang nak cuba? Ya, Tajuddin. Semua penganut bebas mengamalkan kepercayaan agama masing-masing. Semua penganut bebas mengamalkan kepercayaan. Ya, semua penganut bebas mengamalkan adat dan kepercayaan masing-masing. Walaupun dia bukan beragama Islam, dia bebas nak amalkan agama dia, segala budaya dia. Faham? Baik, itu prinsip yang ataupun hak asasi manusia yang pertama. Baik, kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan ni. Hafiz, tolong bacakan maksud firman tersebut. Maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Baik. Dari berdasarkan kepada ayat tersebut, boleh tak kita paksa orang bukan Islam masuk agama Islam? Boleh tak paksa mereka masuk agama Islam? Tak boleh, kita tidak boleh. Tiada paksaan dalam Islam ya. Baik, jadi itu hak asasi manusia yang pertama, iaitu apa dia? Apa dia, tuan? Kebebasan beragama. Bagus, kebebasan beragama itu yang pertama. Seterusnya kita nak tengok pula apakah dia hak asasi manusia yang kedua. Hak asasi manusia yang kedua ialah apa dia? Kebebasan kebebasan bersuara. Nampak Pak Cik tu tengah bercakap? Kebebasan bersuara. Apa pula maksud kebebasan bersuara? Siapa boleh bagi tahu Ustazah? Apa maksud kebebasan bersuara? Ya, Ain.
Islam menggunakan umatnya mengeluarkan pendapat dan pandangan masing-masing. Okey, mengeluarkan pendapat. Okey, boleh terima. Lagi Aisyah. Kita bebas mengeluarkan pendapat. Okey, bebas mengeluarkan pendapat dan kita punya opinion kita, ya. Ustazah, jangan sampai menyentuh isu-isu yang sensitif. Betul cakap awak tu, Nani. Tapi jangan sampai sentuh isu-isu yang sensitif. Lagi? Ustazah, saya nak cakap. Okey, cakap. Juga tidak boleh mengeluarkan orang lain. Jangan sampai perkataan kita dalam kita sibuk nak mengeluarkan pendapat kita memalukan orang lain. Yes, Akmal. Cakap lucah tak boleh tak? Cakap lucah pun tak boleh, berdosa cakap lucah. Hak asasi manusia yang seterusnya ialah kebebasan memiliki. Okey, very good. Kebebasan memiliki harta. Bagaimana kita dibenarkan memiliki harta? Macam mana cara dia? Atikah? Mencari rezeki dengan cara yang halal. Mencari harta dengan cara yang halal. Ya, Sahar. Serta kesalahan seperti mencuri dan merompak harus dihukum. Okey, kesalahan mencuri, merompak. Sebab apa kita tak boleh orang mencuri, merompak kena hukum? Dia mengambil hak orang lain. Betul, pandai Sahar. Okey. Bagaimana pula caranya kita nak melindungi dan memelihara apa dia? Maruah dan nyawa kita. Ini hak asasi kita yang seterusnya, ya. Melindungi dan memelihara nyawa serta maruah kita. Siapa nak cakap? Siapa nak bagi tahu? Iwana. Oh, bagus Iwana nak cuba. Jangan lumba haram dan jangan isap dadah, Zah. Jangan isap dadah. Jangan lumba haram. Lumba haram ni berbahaya. Seronok sekejap aja. Kalau jadi apa-apa, menyesal tiada gunanya. Okey, lagi selain daripada tu? Ya, Faiz. Tutup aurat, Ustazah, bukan urat. Tutup aurat, bukan urat. Ingat tak lagi nasyid tu macam mana? Tutup aurat, tutup aurat. Baik, nyanyi saja tak guna tapi kita kena amalkan, hayati. Bagus jawapan kamu. Kita mesti jaga maruah diri kita. Jangan sampai kita terlibat dengan unsur-unsur dan perkara-perkara yang negatif. Sebab dia bukan saja merugikan diri kita, malah orang lain juga. Okey? Seterusnya, Islam juga memelihara apa ni agak-agak? Kebebasan apa ni? Memastikan keamanan dan kesejahteraan negara. Okey. Jadi, bagaimana yang dikatakan sebagai menjaga kebebasan dan keamanan negaranya? Kenapa kita kena jaga keamanan negara kita? Kenapa? Apa sebab kita kena jaga keamanan negara? Ya, Sufian. Supaya negara boleh dibangun dan tidak dijajah. Kalau kita jaga negara kita, ada tak orang lain nak datang jajah negara kita? Kalau tidak, kita menerima nasib yang sama seperti negara-negara yang telah dijajah oleh yang lain. Alhamdulillah. Kamu semua telah berjaya menghuraikan hak asasi manusia dengan baik sekali. Baik. Boleh tak Jeffrey tolong Ustazah? Tolong padamkan papan hitam. Tolong padam papan hitam, ya. Baik, sementara Jeffrey padam papan hitam tu, di sini Ustazah ada berapa kertas. Ustazah nak edarkan pada awak. Kita dah membincangkan berkaitan dengan pengertian alamiah. Kita juga bincangkan tentang apa? Prinsip-prinsip alamiah. Lagi kita bincangkan tentang apa lagi? Tentang apa? Hak-hak asasi manusia. Jadi Ustazah nak tengok sejauh mana awak boleh faham dan ingat semula apa yang telah kita bincangkan. Baik. Siapa yang dah dapat kertas tu? Ni ada soalannya. Soalannya berbunyi, kita dah bincangkan pengertian alamiah, betul? Betul kan? Baik, siapa yang boleh tampalkan kat depan ni tentang prinsip-prinsip alamiah? Cuba tengok kad yang awak dapat tu. Siapa kad yang berkaitan dengan prinsip alamiah yang pertama? Okey, sila tampal kat depan. Prinsip alamiah yang pertama. Sampai? Boleh? Okey, bagus Nani. Betul kan Nani tulis tu? Okey, yang kedua. Siapa prinsip yang kedua? Okey, Lily terus. Prinsip yang kedua. Okey. Prinsip yang ketiga? Okey, Mian.
Okey, Mek. Okey, baik. Prinsip yang keempat. Siapa yang terakhir? Prinsip yang terakhir. Okey. Baik. Betul ke yang kawan-kawan awak tampalkan kat depan tu? Ada berapa prinsip? 4 prinsip ya. Iaitu apa dia? Okey, bagus. Dan seterusnya. Baik, di sini ada satu lagi. Soalan apa orang panggil? Kuis. Apa? Kuis apa? Kuis apa-apalah yang sesuai untuk awak. Baik, berkenaan dengan hak asasi manusia. Baik, kita ada hak asasi masing-masing. Kita dah bincang tadi kan? Baik, siapa yang boleh lekatkan dekat depan berkenaan dengan hak asasi manusia? Siapa yang ada? Yes, Jeffrey. Hak asasi manusia. Baik, hak asasi manusia yang pertama ialah berkaitan dengan kebebasan beragama. Baik, lagi? Ya. Atikah? Tampal Atikah. Okey, hak asasi berkaitan dengan kebebasan bersuara. Baik, lagi? Ya, Akmal. Baik, bagus. Lagi? Ada lagi? Okey, pada Diana. Baik-baik lalu tu Diana. Baik, itu adalah di antara hak asasi manusia yang telah pun kita pelajari pada hari ini. Okey? Baik, jadi dengan itu, ingat tak tadi saya ada bagi pada awak lembaran kerja? Baik, tolong lengkapkan lembaran kerja tersebut. Dan tugasan seterusnya. Sila buka buku teks. Muka surat 113. Buat ini di rumah. Tugasan awak di rumah, buka buku surat, buka buku teks muka surat 113. Soalan yang keempat. Soalan keempat dan soalan aneka pilihan. Siapkan dan hantar pada saya bila? Esok. Kita ada kelas esok kan? Baik, hantar esok pada saya. Boleh? Boleh. Okey, baik. Esok kita jumpa. Jumpa lagi ya. Esok kita ada kelas kan? Okey. Akmal, seperti biasalah. LCD dengan komputer tu hantarkan kat Ustazah di bilik guru Okey. Baik, bangun kelas. Syukran lagi ya Ustazah. Syukran lagi ya Ustazah. Afwan, sila duduk. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Di waktu gemahnya kau rasakan Larilah ke arah tujuan yang sedang dinanti-nantikan Penghulu seluruh alam Apakah masih ada sanksi Sedangkan kita punya bukti Cinta yang lahir dari pancaran Penghulu seluruh alam waktu gemahnya kau rasakan Larilah ke arah tujuan yang sedang